Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Zurah binti Muhammad Jasmi yang memegang nombor matrik 4203004131. Saya telah memilih tajuk Masalah Fobia Sosial dalam kalangan kanak-kanak. Tahukah anda apakah itu fobia sosial? Fobia sosial adalah seorang individu yang mempunyai ketakutan yang sangat tinggi terhadap suasana sosial, dan ia juga akan mencuba sedaya upaya untuk mengelakkan dirinya daripada bertembung dengan orang ramai. Malahan, ia juga tidak akan melakukan aktiviti yang terbuka seperti perdebatan ataupun bersukan yang melibatkan ramai orang. Objektif kajian saya terdiri daripada 3, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti masalah berlakunya fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak. Yang kedua, untuk mengetahui punca berlakunya fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak. Dan ketiga, untuk mengenal pasti jalan penyelesaian. Dalam mengenal pasti masalah fobia sosial kanak-kanak, saya telah mendapati bahawa perkembangan kanak-kanak telah bermula semasa mereka bayi lagi. Ia adalah salah satu proses kanak-kanak mula belajar untuk berhubung dengan orang lain dengan mengikuti cara yang telah didedahkan oleh ibu bapa mereka ataupun persekitarannya. Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang sekeliling, pembentukan identiti kendiri, penghargaan kendiri dan kawalan kendiri. Perkembangan psikososial manusia dikategorikan kepada 8 tahap. Antara 4 daripada tahap itu telah wujud di zaman kanak-kanak. Antara 4 tahap itu ialah: pada tahap yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi akan menghadapi konflik untuk mempercayai atau tidak tentang perkara di sekelilingnya seperti ibu bapa, penjaga ataupun pengasuh. Pada tahap yang kedua pula ialah autonomi dan keraguan. Pada tahap ini pula, kanak-kanak sedang menghadapi konflik sosial, iaitu mereka akan menunjukkan perasaan ragu-ragu dalam berhadapan dengan dunia luar. Pada tahap ketiga ialah inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, kanak-kanak sudah mula cuba untuk berdikari dan memilih perkara yang mereka sukai. Namun, apabila perkara yang mereka sukai itu dihalang oleh orang sekeliling, dia akan menyebabkan dirinya rasa bersalah dan dia akan mendiamkan dirinya. Pada tahap yang keempat pula ialah industri dan rasa rendah diri. Pada tahap ini, kanak-kanak boleh berfikir secara didaktif. Ia lebih cenderung kepada pengetahuan dan perasaan ingin tahu tentang suatu proses itu berlaku. Perasaan rendah diri berlaku apabila mereka menyedari bahawa mereka tidak dapat melakukan banyak perkara seperti kanak-kanak lain. Malah, dia akan merasakan dirinya seorang yang gagal dan tidak berguna di mata orang lain. Antara punca-punca yang berlakunya fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak adalah kekurangan sokongan sosial. Hal ini dikatakan kerana apabila mereka kekurangan sokongan sosial di dalam usia kanak-kanak, mereka akan menjadi kurang yakin untuk menampilkan diri di dalam khalayak orang ramai, dan ia juga akan menyebabkan persekitaran di sekelilingnya mengancam kehidupan dirinya. Selain itu, punca berlakunya fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak adalah ia dimalukan di khalayak orang ramai. Contohnya, apabila kanak-kanak itu terjatuh, rakan-rakan di sekelilingnya akan mentertawakan dirinya, dan ia akan menyebabkan kanak-kanak tersebut berasa malu. Hal ini akan menyebabkan kanak-kanak itu memencilkan diri dan tidak akan melakukan aktiviti secara beramai-ramai. Punca yang seterusnya ialah peristiwa traumatik seperti diculik, didera ataupun dipukul. Oleh hal demikian, mereka terasa diancam apabila ingin bergaul kerana risau akan keselamatan dirinya. Mereka juga takut untuk mendedahkan diri kepada persekitaran yang terdedah. Kaedah penyelesaian adalah salah satu daripada proses kognitif dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh makhluk hidup. Antaranya, manusia telah menggunakan pemikiran dalam pelbagai bentuk sama ada baik maupun buruk. Antara salah satu fungsi pemikiran adalah untuk membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah juga dilakukan bagi mencapai matlamat yang diingini.
Di dalam alternatif bagi menyelesaikan masalah fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak, terdapat beberapa cadangan yang boleh dibincangkan bagi membuat keputusan untuk mengurangkan masalah ini. Antaranya ialah mengamalkan cara pemikiran yang positif. Selain itu, berjumpa dengan guru kaunseling bagi mendapatkan nasihat. Seterusnya ialah melakukan aktiviti yang menyeronokkan seperti bersukan. Akhir sekali, kanak-kanak memerlukan tidur yang cukup kerana mereka akan semangat dan positif untuk memulakan hari yang baru. Di dalam pelaksanaan kajian, saya telah meneliti setiap cadangan yang dikemukakan oleh saya dan telah memilih penyelesaian yang terbaik bagi menangani masalah fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak, iaitu berjumpa dengan guru kaunseling. Hal ini dikatakan kerana guru akan membantu pelajar bagi meningkatkan keyakinan diri dengan melakukan aktiviti secara berkumpulan agar mereka terbiasa dengan keadaan sekeliling dan dapat mengurangkan perasaan gemetar apabila mereka berhadapan dengan orang ramai. Kesimpulannya adalah, saya yakin bahawa bimbingan guru dapat mengatasi masalah fobia sosial dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini kerana guru adalah pembimbing yang berwibawa dan sentiasa memberikan kata-kata positif kepada kanak-kanak. Oleh itu, peranan guru dalam masalah fobia sosial kanak-kanak sangat penting bagi meningkatkan keyakinan seorang pelajar.